Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Mata pelajaran kita pada hari ini adalah adab. Tajuk pertama untuk mata pelajaran adab adalah adab bekerja. Pengertian beradab ketika bekerja ialah perbuatan yang dilakukan mengikut cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sesuatu ibadah dan mendapat keredaan Allah. Murid-murid, selain daripada solat, puasa, menunaikan haji dan umrah serta membayar zakat, bekerja juga adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengembala kambing dan menjadikan pekerjaannya sebagai ibadah. Bekerja dikategorikan sebagai ibadah kerana ia adalah tanggungjawab dan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia sebagai tugas khalifah di atas muka bumi. Adab bekerja, niat mencari rezeki semata-mata kerana Allah. Sabda Nabi SAW mengatakan, Innama a'malu binniat. Sesungguhnya setiap pekerjaan, setiap perbuatan itu mestilah harus dimulakan dengan niat. Kena ada niat. Dan niat itu perlu berniat kerana Allah Ta'ala. Hasil daripada pekerjaan sama ada hasil itu baik maupun buruk, semua bergantung kepada niat kita. Niat kita kerana Allah atau kerana manusia atau kerana nak mendapat pujian. Niat yang baik adalah niat kerana Allah. Mulakan pekerjaan dengan basmalah. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Menutup aurat, berpakaian kemas serta berpakaian mengikut pakaian atau uniform yang bersesuaian dengan pekerjaan seseorang. Misalnya, polis, bomber, askar, tentera, pegawai kastam, rela, jururawat. Sentiasa mesra dan ceria di tempat kerja. Kita perlu sentiasa mengukirkan senyuman supaya membangkitkan aura positif supaya kita dan rakan-rakan sekerja rasa seronok dan bahagia bila bekerja. Menepati masa. Hadir ke tempat kerja perlu ditepati mengikut waktu yang telah ditetapkan oleh majikan. Setiap pekerjaan berbeza waktu mula bekerja dan waktu untuk pulang ke rumah. Misalnya jururawat. Jururawat ada shift pagi, ada shift petang, ada shift malam. Yang penting perlu menepati masa. Bersifat amanah, tekun, ikhlas dan redha. Kena jujur, jangan curi tulang, rajin dan niat kerana Allah sahaja. Saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Dalam suasana bekerja jangan ada sikap sikap mementingkan diri sendiri. Kita perlu bergerak bersama rakan sekerja dalam satu pasukan. Berdoa dan bertawakal kepada Allah. Sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini, memang semestinya, memang wajib kita berdoa dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Kepentingan adab bekerja. mengeluarkan hasil dan perkhidmatan yang berkualitas.
Murid-murid, apabila kita mengamalkan adab-adab ketika bekerja ini, kita akan menghasilkan satu produk, akan menghasilkan pekerja-pekerja yang ada kualiti, yang ada nilai yang tinggi. Mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal. Maksudnya di sini rezeki yang halal bergantung kepada sikap kita, bergantung kepada adab kita ketika kita bekerja. Jika kita suka jika seseorang itu suka curi tulang je waktu bekerja, macam mana rezeki, macam mana sumber pendapatan dia nak diberkati? Contohnya lah, meningkatkan prestasi kerja. Prestasi kerja pun makin baik, disenangi oleh bos, disenangi oleh majikan, disenangi oleh rakan-rakan sekerja. Mengurangkan masalah dalam pekerjaan. Tiada masalah pecah amanah, tiada masalah rasuah, tiada masalah penipuan, penyelewengan. Bila kita amalkan adab-adab bekerja, menjadi pekerja yang cemerlang, menambah keyakinan pelanggan. Misalnya penjual atau peniaga yang tulus, amanah, tidak menipu dalam timbangan dia, akan menarik ramai pelanggan untuk membeli di kedai. Seterusnya, dalil tuntutan bekerja. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinah." Riwayat Al-Baihaqi, maksudnya sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang daripada kamu melakukan sesuatu perkara dengan tekun. Allah sayang hamba-hambanya yang bekerja niatnya kerana Allah. Apabila niat seseorang itu betul, niatnya kerana Allah sahaja, maka tiada masalah baginya untuk menjadikan pekerjaan itu satu ibadah dan keseronokan dalam hidup dia. Cara meningkatkan prestasi kerja. Pertama, berdaya saing. Maksud di sini, dalam bekerja kita perlu bersaing bersama dengan rakan-rakan bekerja. Bersaing secara sihat. Bukan tiada unsur mengkhianati, tiada unsur menipu. Bersaing secara sihat, berlumba-lumba. Rajin dan tekun. Proaktif, iaitu bersemangat. Bila bekerja, kita ada semangat untuk melakukan suatu pekerjaan. Menjaga disiplin, menepati masa, contohnya masa waktu nak masuk kerja, ikut waktu yang ditetapkan. Tidak curi tulang. Bila waktu rehat, pergi solat dan makan. Bila waktu balik, mengikut waktu yang ditetapkan. Meningkatkan pengetahuan. Cara nak tingkatkan prestasi kerja, kita perlu tingkatkan pengetahuan. Banyakkan membaca. Banyakkan pengetahuan, ilmu. Banyakkan membaca tentang kemahiran. Banyakkan membuat sesuatu pekerjaan itu supaya banyak pengalaman. Niat dengan ikhlas. Niat kerana Allah. Bekerjasama sesama rakan sekerja. Tiada unsur pentingkan diri sendiri. Sentiasa bergerak dalam satu pasukan. Merancang aktiviti kerja.
supaya bila kita dah merancang aktiviti kerja, kerja kita akan menjadi lancar dan dengan izin Allah sempurna. Akibat mengabaikan adab bekerja, timbul amalan rasuah. Rasuah ni contohnya anggota, saya ambil contoh anggota keselamatan membebaskan seorang pesalah jalan raya kerana pesalah itu menghulurkan wang supaya dia bebas dalam kesalahan tersebut. Itu yang dipanggil amalan rasuah. Diberhentikan kerja. Negara mundur. Bila banyak amalan rasuah, bila banyak pekerja yang menipu, yang menyeleweng, negara akan mundur dan negara akan dipandang rendah oleh negara-negara maju yang lain. Prestasi kerja merosot, menyusahkan orang lain, bukan sahaja memberi kesan yang buruk kepada diri kita, malahan memberi kesan buruk kepada rakan sekerja, masyarakat serta negara kita. Berlaku penipuan dan penyelewengan. Contoh-contoh pekerjaan yang halal: petani, nelayan, jurutera, guru. Selain tu kamu boleh senaraikan banyak pekerjaan yang halal di atas muka bumi. Pekerjaan yang haram: pembunuh, pengedar dadah, pencuri, penjual arak, peragut, penyeluduk. Hikmah mengamalkan adab bekerja: mendapat keredaan Allah. Ekonomi negara bertambah maju. Dapat melahirkan pekerja yang mahir. Prestasi dan kualiti kerja yang baik. Menjadi contoh dan ikutan orang lain. Kuat dan cekal menghadapi cabaran. Okey, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung dengan tajuk baru pula. Assalamualaikum.